Ada kat mana-mana awak nak tanya yang awak tak faham? Awak tak buat latih Buku kerja ada, buku teks ada, tak buat? Buat ke? So semua boleh buat, tak ada nak tanya. Tak ada soalan nak tanya. Tak ada. Tak ada kah? Tak ada. Tak ada tu menunjukkan tak buat. Tahu dah. Kalau buat mesti banyak soalan nak tanya. 3 ke? Ingat. Nak tanya ni ke? Nanti yang kedai ni kan? 21 part ke? Latihan. Soalan Buku teks kan buku kerja? buku teks. Hok ngelah kali. Buku teks tak saya buku teks. Muka surat. Muka surat. 73. Muka surat 73. Okey. Nombor? Lupa. Okey. Tak boleh buat? Tak payah lagi. Okey. Jika bukan saya tengah dah gitu. Yang lain kot. Raisa tadi. Itu siapa nombor 2 itu. Okey. Tengok kan kita buat jawab soalan nombor 4 dah. Jika Y sama dengan X kuasa 5/4. Sekejap saya share dulu skrin. Siapa boleh jawab soalan nombor 4? Kendiri 2.14 nombor 4. Siapa boleh jawab? Senyap ah. Senyap tu maksudnya boleh jawab belakang ke tak jawab seorang bu? Okay, semua tengok buku teks kamu. Soalan sekejap, cikgu delete dulu yang lama. Macam mana nak select semua? Dia tak boleh select semua ke? Dekat mana saya boleh like? Sekejap. Saya nak delete semua ni macam mana? Tak tahu macam mana delete semua ni. Biasa boleh je. Okay. So kita tengok macam mana jawab soalan tu. Yang pertama awak kena faham dulu dah ya. Formula. Di sebelah buku teks kamu tu ada formula. Soalan dia ialah cari peratus perubahan dalam X apabila 4% adalah merupakan perubahan dalam Y. Okay. So apakah istilah kita, macam mana kita nak cari peratus?
formula nak cari peratus tak ada dah tu. Delta, kalau kita diberi delta Y, awak diberi delta Y ya, jika terdapat 4% perubahan dalam Y, maksudnya delta Y, formula di sebelah dah boleh tengok. Delta Y bahagikan dengan Y darab 100. Ini adalah peratus perubahan bagi Y. Kalau peratus perubahan bagi X, delta X bahagi X darab 100. Yang tu boleh tak? Formula. Buku teks kamu, muka surat 72. Itu ialah peratus perubahan. Boleh? Boleh ke tak? Okay. So sekarang nak cari peratus perubahan X, bermaksud soalan dia cari peratus perubahan X, kita kena ada delta X, bahagikan dengan X, darabkan dengan 100. Maka kita akan dapat peratus perubahan X. Jadi kita kena tahu dulu delta X. Jadi diberi pada awak ialah delta Y, peratus perubahan pada Y. Maka ini adalah bersamaan dengan 4%. Maka dari sini kita dapat cari delta Y. Delta Y sama dengan 4, darab silang je. Darabkan dengan Y, bahagikan dengan 100. Maka kita akan dapat peratus perubahan, kita dapat delta Y. Boleh? Faham ke setakat tu? Faham ke tak ni? Faham. So, apakah nilai Y-nya? Y pun telah diberi X kuasa 5/4. Okay. So, kita sini boleh permudahkan menjadi, saya tu pemudahlah. So, dia akan jadi 4/100, 0.04Y. Okay. Kemudian Y tu kita boleh gantikan dengan nilai lah 0.04. Y bersamaan dengan X kuasa 5/4. Apa ni? Ini adalah delta Y. Okay, so macam mana kita nak cari delta X? Nak cari peratus mesti ada delta X. Okay, so kita buat formula sendirilah. Delta Y per delta X sama dengan dy dx. So kalau kita nak cari delta X, pusing sendirilah. Jadi kita cari delta Y ada dah. 0.04 X kuasa 5/4 perkan dengan delta X yang kita nak cari sama dengan dy dx. Okey, kita bezakan Y terhadap X. Y sama dengan X kuasa 5/4. Maka dy dx sama dengan berapa? 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 Dah senyap belakang kan? 5/4X. 5/4X. 5/4X kuasa 1/4. Okay. So kita bolehlah letak di sini 5/4 X kuasa 1/4. Okay. Yang kita nak apa? Delta Y. So tukar tempat duduk je lah. Hak ni awak main kat ni, hak ni turun bawah. So kita akan dapat delta Y, delta X sama dengan 0.04 X kuasa 5/4 bahagikan dengan 5/4 X kuasa 1/4. Okey, hak ni tolong guna kalkulator, saya tak tahu ni. 0.04 bahagi 5/4 berapa? Sorry, atas kalkulator. 0.04 bahagi dengan 5/4. Dapat apa? 0.032. 0.032. Okey, tengok ni pula. X kuasa 5/4 bahagi jadi tolak 1/4.
So dia akan jadi X kuasa berapa? 1. 1. So sini dapat dia X. Jadi awak akan dapat delta X sama dengan 0.032X. Boleh setakat tu? Boleh. Okay. So nak cari perubahan bagi. Oops. Okay pula. Okay, so nak cari perubahan peratus delta X. Okay, peratus delta X ni formula dia. Masukkan sajalah. Peratus delta X bersamaan dengan delta X bahagi X darab 100. So delta X kita ada dah 0.032X bahagi X darab 100. Selesai, potong-potong dapatlah jawapan darabkan dengan 100. Berapa? 3.2. 3.2. Berapa? 3.2. Itulah. Peratus perubahan dalam X. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham. Okey. Ada orang boleh buat ke tak? Step dia panjang lah. Ada nak tanya apa-apa tak faham? So jangan berhenti kat tu lah. Jawapan dia darab dengan 100 jadi 3.2%. Okay. Boleh? Dah habis dah tajuk ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Okay, jawab tak soalan buku kerja? Jawab ah? Okay. Semua dah habis jawab? Dah habis jawab semua ke? Belum? Belum. Okay. Saya nak cuba jawab satu soalan daripada buku kerja kamu. Sebelum kita pergi kepada tajuk baru. Soalan muka surat 42 dah. Kita jawab. Muka surat 42, soalan A. Soalan penyelesaian masalah. Ada orang dah buat? Ada orang dah buat? Ada. Buat dah? Berapa orang dah buat? Berapa orang dah buat? Boleh buat tak? Senang je soalan dia kan. Siapa dah buat? Muka surat 42, soalan nombor 1. Soalan A. Berapa orang dah buat? Senyap tu. Senyap tu. Senyap tu tandanya. Berapa orang dah buat? Acu beri kat ruangan komen nak tengok. Sorang kat tangan. Pak lain saya tak nampak pak 2. 3. Okey. Boleh buat ke? Tak ada masalah kan? Hak buat dah tu ada masalah ke tak? Hak angkat tangan tak ada masalah tak? Tak ada. InsyaAllah. Tak ada. Okay.
Sebab saya nak tunjuk je soalan dia, jawapan dia mesti negatif sebab dia adalah menyusut. Okey, kalau tak ada masalah saya rasa kita boleh masuk tajuk baru. Okay? So awak buatlah buku kerja tu, tak payah buatlah. Okey, tengah hari ni kita masuk tajuk baru, boleh? Boleh ke tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya apa-apa lagi? Boleh tanya? Kalau tak ada, cikgu nak masuk tajuk baru. Macam mana? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada? Oh, tak ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita terus pergi kepada tajuk bab 3. Tajuk seterusnya ialah pengameran. Okey, tajuk seterusnya adalah pengameran. Okey, apa kaitan pengameran dengan pembezaan? Musim ke? Apa yang mesti? Bentuk asal je. Okey, sekejap saya nak share ni. Okey, whatever. Okey, so kaitan pembezaan dengan pengameran ya, ada dalam buku teks kamu tu. Okey. Sekiranya saya ada y, satu fungsi fx, katakanlah y, saya bezakan. Maksudnya saya cari dy dx lah. Bezakan. Bezakan bermaksud saya akan dapat dy dx. Okey. Asal-asal function saya y, kemudian saya bezakan, saya akan dapat dy dx. Okey. Dia punya formula dia y sama dengan, macam mana nak cari dy dx? Bila kita beza, sini contoh y sama, sorry, betul molek. Saya tak comel. Okey. Katalah sini formula dia y sama dengan ax kuasa n. Okey. Bila kita dah beza, dia akan jadi, apa jadi? Kita belajar pembezaan. Bila beza jadi apa? Dy dx sama dengan, apa formula dia? Tak ada orang tahu ke? And kita darat tu. Ya, n kita dapat a n x kuasa n tolak 1. Okey. Daripada function asal dia y, bila kita bezakan, kuasanya berkurang 1. Okey, itu konsep pembezaan. So seterusnya, seandainya bila kita kamerkan dy dx, kamerkan yang belah kanan, dia akan dapat balik y. Okey, ini saya kamerkan. Okey, maksud dia apa? Bila kita kamerkan, kalau hak ni tolak, hak ni dia akan jadi tambah. Okey, kalau function hak ni y sama dengan ax kuasa n, bila saya kamerkan function tersebut, saya guna simbol kamera. Okey, bila saya ada fungsi y sama dengan ax, bila saya kamerkan yang itu, okey, bila saya kamerkan ini, dia akan menjadi, fungsi dia akan menjadi ax kuasanya bertambah 1. Okey. So kalau saya beza, dia akan jadi tolak. Bila saya kamer, dia akan jadi tambah. Jadi dia akan dapat nilai asal lah. Hak ni tolak. Hak asal tolak. Tapi bila kita kamer, hak tu jadi tambah. So kita akan dapat function balik lah. Itu konsep perbezaan. Contoh ya. Faham setakat tu? Faham setakat tu?
Contoh lagi. Katakanlah saya ada satu fungsi y sama dengan 2x kuasa 3. Saya pun bezakan dy dx akan jadi apa? Apa jadi? 6x kuasa 2. Boleh? Okey. Kalau saya kamer yang ini, jawapannya itu. Bila saya kamerkan 6x kuasa 2, saya akan dapat balik y sama dengan 2x kuasa 3. Tak percaya tengok saya kamer. 6x kuasa 2 kalau ikut formula ni, dia kuasanya bertambah 1 bahagikan dengan kuasanya. So saya akan dapat baliklah 2 nilai itu. Itu hubungan antara bezakan dengan kamerkan. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang tengok buku teks kamu. Sorry. Buku kerja. Soalan nombor 1. Buku kerja soalan nombor 1. Selesaikan setiap yang berikut. Soalan nombor 1A. Okey. Soalan A. Jika d dx. Ini maksud dia apa? Ni tulis gini ni maksud dia apa? Ni maksud dia apa? Apa maksud dia? Ni, apa maksudnya ini? Dy dx. Ya, ini maksud dia dy dx. Kalau kita cari dy dx 4x tambah 1, jawapan dia 4. Soalan dia, kamerkan 4. Apa jawapan dia? 4x tambah c. 4x tambah c? Mana ada c pula? Tengok balik contoh yang cikgu bagi atas ni. Okey. Saya ada y sama dengan 2x kuasa 3. Saya bezakan dapat 6x kuasa 2. Bila saya kamer 6x kuasa 2, saya akan dapat apa? 2x kuasa 3. So, bila saya kamerkan 4, saya akan dapat apa? 4x tambah 1. Ya, tu je jawapan dia. Maksudnya soalan A tu ini je lah jawapan dia. Terbalik daripada pembezaan. Siapa tak faham? Tak payah kira, tengok aja. Siapa tak faham? Semua faham? Ai, senyap ni ada dua makna je negara dia nyampe Go. Okey. Cikgu takut je negara sebab masa ni memang sedap ni kecamatan ni, tak nampak tuai pula. Okey, soalan B. Soalan B, jika D dx. Okey, kalau awak rasa pening saya tukar je. Jika y sama dengan 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8. Okey. Bila saya bezakan dy dx dia dapat 12x kuasa 3 tambah 10x. Okey, saya pemudahkan soalan jadi gitu. Okey, soalannya ialah cari kameran 12x kuasa 2 tambah 10x. dx ini maksudnya beza kamerkan terhadap x. Okey, so berapa jawapan dia?
3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 8. Ya, itu je lah. So jawapan dia menjadi 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8. Siapa dah faham? Siapa dah faham? Faham lah kau? Faham? Okay. So saya rasa boleh jawab soalan C dengan D tu. Cuba jawab soalan C dengan D kejap. Jawab soalan C dengan D betul. Dah? Sudah? Dah. Tengok je tahu dah apa. Tengok je tahu dah apa. Okey. Siap. Yang pertama apa? C apa jawapan dia? Apa jawapan untuk C? 2x kuasa 2 tambah 1. Tu jawapan dia ambil balik je. Tu 3x per dan 2x kuasa 2 tambah 1. Itu je. Ada yang tak faham ke? Soalan D. Apa jawapan D? Kalau tak faham, beritahu. Kita tak perlu kira, tak perlu apa, faham konsep je, terbalik je. Terbalik daripada kameran. Terbalik daripada pembezaan. Ada yang tak faham? Okey, apa jawapan D? Kamerkan G. Apa dapat apa dia? Kamerkan GX. So, awak akan dapat apa? Kurungan X tambah 1 kuasa 2. Kurungan 3X tambah 3 kuasa 3. Ya, betul. Tu je lah. Okey. So, habislah, fahamlah konsep. Yang pentingnya awak faham konsep ni je. Okey. So, pastikan ada dalam nota awak lah. Ada dalam buku awak. Saya salin lah yang tu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kameran tak tentu. Tajuk kita yang seterusnya, kameran tak tentu. Kita ada dua jenis kameran. Satu kita panggil dia sebagai kameran tentu. Satu lagi kita panggil kameran tak tentu. Okay. Kita tengok kameran tak tentu dulu. Okay. Sebelum saya pergi jauh, kita tengok formula dulu. Bila saya kamerkan sesuatu fungsi, bila saya kamerkan sesuatu fungsi, katalah saya kamerkan, saya bagi formula asal dulu. Kamerkan AX kuasa N dx. Formula dia macam cikgu beritahu tadi. Kuasanya bertambah menjadi 1. Bahagikan dengan N tambah 1. Cuma beza dia mesti ada C pemalar. Okey. Ini adalah formula untuk kameran tak tentu. Salin dulu formula. Kamerkan AX kuasa N dx. Jawapan dia akan jadi AX kuasa N tambah 1 perkan dengan N tambah 1 tambah C. Okay. So sila salin formula. Okay. Saya akan bagi beberapa contoh.
Contoh yang mudah dulu, kamerkan satu nombor. Contoh 5dx. Kalau kita kamerkan satu nombor, jawapan dia adalah 5x tambah c. Dia terbalik dah daripada pembezaan. Kalau saya ada y sama dengan 5x, dy dx, jawapan dia 5. Bila saya kamerkan 5, jawapan dia 5x. Boleh? Boleh? Cikgu, C tu pemalar. Situ adalah satu nombor pemalar. So jawapan dia kekal dengan C lah. Okay. Contoh pertama. Contoh kedua. Kamerkan contohnya 1/7 dx. So jawapan dia jadi 1/7x. Begitu je. Sesenang itu saja. Okay. Tak faham beritahu. Contoh ketiga. Kamerkan katalah 2x tambah 4 dx. So, saya akan kamer satu-satu. Mula-mula saya kamer 2x. Kuasanya bertukar menjadi 2x. Kuasanya akan jadi 1 tambah 1, 2. 2/2. Kamerkan 4 jadi 4x. Tambah c. So jawapan akhir menjadi x kuasa 2 tambah 4x tambah c. Boleh? Boleh. Contoh yang keempat. Okay, ingat ya, macam kita belajar kameran juga. X berada di atas. X mesti atas. Apa jadi kalau X berada di bawah? Contohnya kamerkan 2/x kuasa 3 dx. Macam mana kita nak kamer kalau lagu tu? X berada di bawah. Macam yang awak dah belajar, kita kena awak naik ke atas. So hak ni belum kamer, kita cuma awak naik je dulu ke atas. Bila awak naik ke atas, dia jadi kuasa -3. Baru kita boleh kamer 2x kuasa -3 tambah 1 jadi -2 per -2 tambah c. Lepas tu, permudahkan. Ni akan jadi 2 boleh mati. So, turun 2 mati, negatif ada. X awak turun ke bawah. So, jadi jawapan dia -1/x kuasa 2 tambah c. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Okey. Contoh lagi, kamerkan contoh x tambah 1 x tolak 2 dx. Kalau macam ni nak buat gana, kita kena kembangkan dulu. Kita kena buka dulu kurungan. Jadi x kuasa 2 tolak 2x tambah x tolak 2 dx. Permudahkan lagi, x kuasa 2 tolak x tolak 2 dx. Barulah kita kamer. So dia akan jadi x kuasa 3/3 tolak x kuasa 2/2 tolak 2x tambah c. Laju ke? Adakah cikgu laju? Salin, sambil-sambil tengok, sambil salin juga ya. Boleh ikut lagi?
Boleh. Okey, so seterusnya lagi contoh. Sigi bagi banyak-banyak sikit contoh. Senangnya awak nak buat. Okey, seterusnya contoh yang ke-6. Katalah kamerkan X kuasa 2, 3 tambah 2 per X kuasa berapa ya? 5 lah contoh. Dx. Okey. Kalau soalan macam ni nak buat guana pula. Buka dulu kurungan. Permudahkan dulu. So jadi 3x kuasa 2 tambahkan dengan x kuasa 2 darab x kuasa 5 akan jadi 2 per x kuasa 2 dx. Boleh kita potong x kuasa 2 dengan x kuasa 5 tu potong-potong jadi 3 dah. Apa yang jadi 2? Sorry. Sini jadi 3. Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Okey, lepas tu nak buat apa pula? Lepas tu nak buat apa pula? Kamer. Tak boleh kamer lagi sebab X masih berada di bawah. Dia naik atas. Kita buat naik atas dulu. So, 3X kuasa 2 tambah 2X kuasa negatif 3. Kita buat naik ke atas dulu. Lepas tu baru kita boleh kamer. Okey, berapa dapat kameran tersebut? Sorry, try kamer. Siapa-siapa? Try kamer dapat apa? Tak ada orang nak kamer ke? Try lah kamer. So, jawapan dia jadi 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tambah c. 2x kuasa 3 mana tu? Kami ni dulu. X kuasa 3 Bagi 3. per 3. Mana 2 ni? Tambah dengan 2x kuasa berapa? Negatif. Negatif apa? Negatif 2 perkan dengan negatif 2 tambah C. So jawapan akhir akan jadi X kuasa 3 tolak 1 per X kuasa 2 tambah C. Ada siapa-siapa ada masalah? Tak faham. Itu adalah konsep asas dalam pengamiran. Kalau awak tak faham hak ni habis. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada nak tanya? Contoh 7. Kamerkan X kuasa 2 tambah 2, X kuasa 3 lah sini. X kuasa 3, sekejap. Kamerkan X kuasa 3 perkan dengan X dx. Saya buat X kuasa 2 lah. Okey, kalau soalan gini nak buat gana. Apa tahu macam mana nak selesai?
Pecahkan dulu ya. Kedua. Ya, mula-mula kita pecahkan. Dia jadi X kuasa 3 per X kuasa 2 tambah 2 per X kuasa 2 dx. Lepas tu kita pun potong X, lepas tu naik ke atas. Lepas tu barulah kita kamir. Kamir X dapat berapa? X kuasa 2 per 2. Okey. Tambah dengan 2X kuasa negatif 2 tambah 1 negatif 1 per negatif 1 tambah C. So jawapan akhir awak ialah X kuasa 2 per 2 tolak 2 per X tambah C. Ada apa-apa nak tanya? Kok tak faham? Ada? Ada soalan? Senyap je, tak ada soalan lah. Fahamlah ke? Faham. Okey. So, saya tak ada benda dah nak ajar, tu je yang saya nak ajar. Sekarang awak buat latihan kendiri 3.2 muka surat 87. Muka surat 87. Kendiri 3.2 semuanya. 1, 2, 3, 4. Boleh? Boleh. Sekarang lah. Okey, tak ada apa-apa nak tanya, kita boleh berhenti sekat ni. Lepas tu awak sambung buat kerja, ada masa lagi sikit. So awak boleh terus sambung buat kerja. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, semua faham tajuk pembezaan? Pembezaan pengamiran? Faham. Okey. So berhenti kat situ, boleh baca doa, boleh baca walah, lepas tu sambung buat kerja sendiri lah. Sorry baca doa. Oh cepat Isel lah dah. Baca doa sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.